Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Allah menyukai di kalangan kamu kala mana kamu berada di jalan Allah dan kamu berjuang di jalan Allah dalam satu pasukan, seumpama satu bangunan yang tersusun indah yang menyebabkan jadinya bangunan tersebut. Terima kasih pada saudara Hisham yang selaku moderator pada tengah hari kita pada tengah hari yang baik ini. Pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana Allah telah kurniakan lagi peluang pada diri kita untuk sama-sama kita memuhasabah perjalanan hidup kita ini sementara kita menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diajar supaya sentiasa membetulkan jalan hidup kita. Kita diajar supaya membetulkan jalan hidup ini supaya dalam hidup kita ini tidak terseleweng daripada jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan doa yang sentiasa kita baca tiap kali mana kita solat, kita akan sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau kita perhati daripada ayat yang dibaca sebentar tadi, ihdinas siratal mustaqim itu, Allah dah tunjuk dah pada diri kita ni jalan yang sepatutnya kita lalui dalam kehidupan kita ini, terutama bila kita nak menuju ke akhirat Allah, di mana Allah ajar kita mesti hidup dalam keadaan satu pasukan. Kita tak boleh hidup dalam dalam hidup bersendirian. Bahkan kalau kita perhati dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, Rasulullah ajar supaya kita hidup dalam satu pasukan. Kehidupan kita ni jadi tak kuat kalau kita hidup dalam keadaan berseorangan. Bila kita hidup seorang-seorang saja, kita senang untuk dirempuh oleh syaitan. Kita senang untuk terganggu dengan emosi. Kita senang jadi rosak dalam kehidupan kita. Lalu Islam diajar hidup ini mesti dalam keadaan berpasukan. Bila kita sebut berpasukan ini dalam istilah agama dipanggil berjamaah. Istilah agama diajar supaya kita ni hidup berjamaah. Demikian juga bila kita duduk dalam satu syarikat, macam syarikat yang besar MRT ini, kalian mesti hidup dalam keadaan satu pasukan. Pasukan ini jugalah kita berada di sini, kemudian pasukan ini jugalah yang akan bergerak sampai ke sana nanti. Kita tak boleh hidup di dunia dalam satu pasukan. Bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kita jalan berbeza-beza. Tak boleh begitu. Kemudian sampai di akhirat, kita pula berbeza-beza pula jalan di akhirat nanti. Biarlah kita berada di dunia ini dalam satu pasukan, kemudian dalam kubur nanti pun kita satu tim juga, satu pasukan juga. Pasukan MRT misal contohnya yang masuk dalam kubur ini, kemudian sampai di akhirat nanti kita pun bersama juga di padang mahsyar Allah, berada dalam satu pasukan juga untuk semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalian pun tahu bahawa perjalanan hidup kita ini bukan hanya di dunia. Kita bukan fikir tentang hidup bersama di dunia saja kemudian berpecah di sana nanti, tidak. Tetapi kita mesti berfikir dalam hidup kita, di sini kita bersama, di sana pun kita mesti bersama. Yang ini diajar dalam doa yang kita sebut ihdina. Ya Allah, bimbingkanlah kami. Kenapa Allah tak guna kalimah ihdis siratal mustaqim? Ya Allah, tolong tunjukkanlah jalan untuk dia aku seorang ke jalan yang lurus. Tak. Tapi Allah ajar, bila kita hidup ini, mesti kita hidup dalam keadaan bersama. Sama dengan siapa kita hidup di atas dunia ini. Rasulullah pesan banyak kali,
Al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang itu akan bersama dengan sesiapa yang dia cintai di dunia ini. Di dunia kita ni, kita dalam satu pasukan. Maka sampai di sana nanti pun kita satu pasukan. Ini perkara yang jelas dalam kehidupan kita. Barulah organisasi kita ini ataupun pasukan kita ini menjadi unggul bila kita dalam satu pasukan. Ini kaedah dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Pasukan kita ni pasukan apa? Para hadirin kena ingat, pasukan kita ini ialah pasukan yang sedang buat amalan. Kalian sedang bekerja, kalian sedang buat amalan. Islam dia tak menganggap bahawa kerja itu satu benda yang sia-sia. Tidak. Tapi Islam mengajar bahawa bila kita hidup di atas dunia ini, kita diajar supaya kerja. Wa qul i'malu. Islam diajar demikian. Hidup atas dunia ni beramallah ataupun bekerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Setiap amalan kerja kamu itu akan dipertonton di hadapan Allah dan akan ditunjukkan di hadapan Rasul. Maknanya sekarang kita sedang buat kerja. Para hadirin sedang bekerja ini, para hadirin sedang buat amalan. Dan kena ingat, amalan ini ada dua. Satu amalan khusus, satu lagi amalan yang disebut dengan umum. Ibadah ni, kalau kita nak sebut ibadah ni ada dua. Satu ibadah khusus, satu lagi ibadah umum. Dalam Islam konteks dia demikian. Maka kalian, waktu mana kalian bekerja, kalian waktu mana kita sedang buat amalan ibadah khusus ni ataupun amalan khusus ni macam sembahyang, puasa, zakat, haji, itu amalan khusus. Tapi ada satu lagi amalan dalam bentuk umum. Misal contoh kalian datang bekerja. Waktu mana bekerja di organisasi sebegini. Dalam satu tempat sebegini. Buat kerja ke, buat pahala ke ni? Ya, kita sedang buat pahala. Kalian sedang buat kerja ni, Islam menganggap kita sedang buat pahala. Pahala ini untuk bekalan ke akhirat nanti. Bukan bekalan untuk dapat gaji hujung bulan saja, tidak. Tetapi bekalan kita ni untuk kita bawa sampai di akhirat nanti. Bukti dia, setiap apa yang kita buat ini ada dosa dan pahala. Tuan-tuan buat kerja ni, tuan-tuan jangan ingat dia tidak ada dosa, tidak ada pahala. Kalau tuan-tuan makan rasuah, tuan-tuan buat klaim palsu, tuan-tuan buat khianat sama kita, maka dia akan mendatangkan dosa. Dia akan datangkan dosa. Maknanya dia sampai ke akhirat Allah. Amalan yang kita buat ini sendiri. Tapi kalau sekiranya kita ni dalam satu tim, dalam satu pasukan, dalam kerja-kerja kita ni, dalam keadaan kebersamaan sesama kita, yang kita buat ni kerja yang disuruh dalam agama, yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kamu tolong menolonglah dalam melakukan perkara yang birri, perkara-perkara kebaikan, wat taqwa, dan juga takwa kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah pesan, jangan kamu tolong kalau ada orang yang nak buat alal ismi, orang nak buat dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jangan tolong. Perkara demikian. Maknanya apabila kita buat kerja kita ni, kita sedang buat amal ibadah. Amal ibadah kita ni akan dibawa sampai ke akhirat Allah. Amal ibadah, tuan-tuan perhati, amal ibadah Allah, bila dia suruh amal ibadah khusus pun, Allah suruh kita buat berjemaah. Demikian juga amal ibadah yang umum. Allah lebih suka kita ni buat dalam keadaan yang dalam keadaan berjamaah ataupun berpasukan. Sembahyang, kita perhati, Allah suka dengan sembahyang banding sembahyang seorang diri dengan sembahyang berjemaah. Allah lebih suka orang yang sembahyang berjemaah. Senang ceritanya. Berbanding dengan orang sembahyang juga, tapi sembahyang seorang diri. Orang yang makan seorang dengan makan berjemaah. Allah lebih suka dengan orang makan yang berjemaah dibandingkan dengan orang yang makan seorang-seorang, duduk bawah katil waktu makan Maggi seorang-seorang dia. Yang nak sebutnya, yang ni Allah lebih suka dengan orang yang makan ramai-ramai dalam satu talam ataupun dalam satu hidangan. Satu hidangan kita duduk ramai-ramai. Demikian juga dengan kita bekerja, para hadirin sekalian. Apabila para hadirin sekalian bekerja, para hadirin sekalian tak boleh kerja-kerja yang berpisah-pisah, berpecah, yang tidak ada tujuan dan tidak ada matlamat. Lalu bagaimana kita nak suruh budaya kerja kita ni mesti berpasukan?
Yang pertama, mesti tentukan matlamat. Tiap kali mana kita buat kerja, saya nak sebutnya, di antara budaya kerja berpasukan yang terbaik di kalangan kita, mesti ada goal. Mesti ada matlamat yang kita nak tuju dalam kehidupan kita ini. Setiap benda yang kita buat dalam kita bekerja ini, tuan-tuan mesti letak matlamat. Matlamat apa yang kita mesti letak sebagai seorang Muslim ini? Kemuncak dia, mestilah matlamat dia kerana Allah, untuk mendapat redha Allah. Matlamat, tuan-tuan siapkan MRT ni untuk prasarana dan sebagainya dalam bidang tuan-tuan masing-masing. Tapi mesti kita nampak matlamat kita yang hujung kita ni, mestilah kita semua mesti dapat masuk dalam syurga Allah. Semua warga MRT yang terlibat ni, jangan ada seorang pun yang masuk dengan ke Allah. Ni matlamat. Dia panggil demikian. Bila kita letak, mesti kita masuk syurga Allah, kita akan mula memfokuskan sebagaimana orang yang main bola. Bila orang main bola, dia ada matlamat dia, goal dia. Dia nampak dah di mana tiang yang mesti dituju. Bola mesti masuk dalam gol gawang. Dia panggil demikian. Demikian juga dengan dalam gawang lawan ini sendiri. Demikian juga kita. Kita mesti ada matlamat. Matlamat kita apa dia? Biar kemuncak dia, kerja kita ni pun siap. Kemuncak dia bukan berhenti dengan siap dia kerja. Tetapi kemuncak dia, bila kita mati, masuk kubur kita jadi taman pada taman-taman syurga. Kemudian bila kita bangkit di akhirat nanti, kita boleh berjalan dengan para nabi dan para rasul, para awliya salihin. Kemudian kemuncak dia, kita boleh masuk dalam syurga Allah. Ini dipanggil goal. Goal ni mesti ada di kalangan kita, dalam bekerja di kalangan kita. Jangan kita nampak nak siapkan projek ini saja. Tapi projek ni biar jadi siap. Dalam masa yang sama juga, kita dapat apa dia? Pahala biar banyak. Kemudian dalam masa yang sama juga, kalau ditakdirkan ada di kalangan kita yang mati tengah-tengah ni, ataupun kita mati setelah mana berakhirnya projek ini yang kita buat ini, kemuncak dia kita semua boleh masuk dalam syurga Allah SWT. Bila kita nampak goal kita ialah syurga Allah, daripada sinilah kita tak akan berani buat dosa. Bermula daripada sinilah, untuk kita jadi satu pasukan yang baik di kalangan kita. Jangan ada yang berani nak buat dosa. Dosa apa yang biasa terjadi di kalangan kita? Bila kita dalam pasukan ni, saya nak sebut di antara dosa yang senang kita buat ialah dosa dalam. Dosa dalam. Dosa dalam ni biasa kebanyakan di kalangan kita akan lakukan dalam pasukan. Dosa apa? Berprasangka sesama kita. Mula datang prasangka, mula datang riak, mula datang sombong, mula datang kita keegoan. Ini di antara benda yang boleh menghancurkan pasukan. Bila kita dah mula buat dosa. Jangan buat dosa. Apa yang perlu dibuat dalam pasukan ini? Yang kedua, setelah mana kita letakkan matlamat, mesti sesama kita bersihkan hati. Hati kita ni mesti sentiasa dibersihkan. Ini cara dalam Islam. Dia nak suruh kita ni dalam satu pasukan, agar organisasi kita ini menjadi unggul, kemuncak dia. Bila sesama kita ni tak ada perasaan yang buruk sangka sama kita. Saya tak ada prasangka dengan saudara Hisham. Saudara Hisham tak ada prasangka dengan saya. Kenapa ustaz lambat sangat masuk ni? Misal contohnya. Nak sebutnya, prasangka senang boleh terjadi di kalangan kita. Kadang-kadang di kalangan kita ni, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita bawa kereta baru je, kita mula prasangka. Tu mesti buat klaim palsu tu kita sebut. Tu mesti markup harga. Tu mesti cari penenda-penenda mana tu. Ni kita ni, ramai di kalangan kita mula prasangka. Prasangka sama kita. Bila kita mula prasangka, itulah di antara jalan-jalan syaitan yang senang memusnahkan organisasi itu sendiri. Pasukan kita akan jadi lebur. Dan mula di waktu itu kita akan mula bertindak melalui prasangka yang buruk sesama kita. Saya nak pesan, organisasi ataupun pasukan yang hebat, bila masing-masing boleh berlapang dada mentaati perintah Allah. Rasa seronok dengan setiap apa yang Allah kurniakan di posisi mana pun kita berada. Jangan ada di kalangan kita, bila berada dalam pasukan ini, tiba-tiba sama kita ni rasa tak selesa di antara satu sama lain. Sedangkan kita kena faham, orang mukmin ni adik-beradik di antara satu sama lain.
Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin yang adik-beradik. Kita ni dengan adik-beradik ada tak perasaan rasa tak puas hati dengan adik kita, tak puas hati dengan abang kita? Kita rasa biasa kan? Di kalangan kita ni, patutnya kita adik-beradik ni kita berlapang dada lah. Sonoklah diri kita. Allah tak jadikan di kalangan adik-beradik ni perasaan nafsu syahwat yang buruk di kalangan kita. Allah dah mati dah. Kita sentuh dengan kakak kita, sentuh dengan adik perempuan kita, kalau kita lelaki, tak ada rasa syahwat. Kenapa? Allah jadikan tak ada perasaan itu. Kalau ada juga, menandakan dia nafsu kebinatangan. Demikian juga kita dengan pasukan kita. Bila kita berpasukan ini, jangan ada di kalangan kita tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Bila dalam pasukan, patutnya bila kita dalam pasukan ni, kita kena rasa seronok, enjoy dengan apa yang dimiliki oleh orang yang lebih daripada kita ini sendiri. Tengok kawan-kawan kita beli kenderaan yang baru, kita rasa alhamdulillah Allah bagi nikmat pada dia. Kita pun berlapang dada. Tak adalah kita nak prasangka dengan dia. Kita rasa suka, alhamdulillah tengok dia sihat, kawan-kawan kita sihat. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita yang datang dengan baju cantik, misal contoh. Kita pun sebut, alhamdulillah kawan-kawan kita, Allah bagi pada diri dia nikmat-nikmat yang hebat yang Allah kurniakan padanya. Kan di waktu tersebut, kita akan rasa sonok dengan sesama kita. Tapi bila kita ni dah rasa tak puas hati dengan kawan kita yang tu, kawan kita yang ni, sebut tak kena. Yang dibuat oleh kawan-kawan kita ni sebut tak betul. Ini kalau yang kita rasa betul, kita je. Tapi kita tak ada kemampuan pun nak buat benda yang dibuat tersebut. Tapi perasaan yang kita biarkan ini akhirnya menghancurkan pasukan tersebut. Islam dia tak nak demikian. Islam nak kalau pasukan yang hebat ini untuk jadi unggul pasukan itu, menjadikan kejayaan bukan hanya di sini, bahkan sampai di sana nanti, ialah bersihkan hati sama kita. Macam mana nak bersihkan hati di kalangan kita? Yang pertama saya nak sebut, banyakkan istighfar di kalangan sesama kita dalam pasukan ini. Dalam pasukan di MRT ni, kena budayakan istighfar. Budayakan minta ampun pada Allah. Maksudnya demikian, membudayakan di kalangan kita beristighfar sepanjang masa. Istighfar ni membersihkan minal khataya, daripada segala dosa-dosa. Bila kita banyakkan istighfar, maka di waktu tersebut dia menutup ruang-ruang syaitan masuk dalam tubuh badan kita. Bila kita banyakkan beristighfar, maka Allah akan tambahkan rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam hidup kita ni, Allah akan bagi rezeki yang kita tak jangka pun dalam hidup kita. Bila orang banyak beristighfar. Bila kita banyak beristighfar, hati kita dia tenang dan dia lapang. Di waktu tersebut, bersih dah. Jiwa-jiwa kita ni tak ada dah perasaan-perasaan yang buruk, perasaan-perasaan yang keji dan seumpamanya. Kesan daripada mana? Kita sentiasa beristighfar. Yang kedua, budayakan dengan pada diri kita ni baca Al-Quran Karim. Rajinkan pada diri kita baca Al-Quran. Ini mesti sentiasa ada pada diri kita demikian untuk nak bersihkan hati. Yang ketiga, sentiasalah berwudu. Walaupun tak solat. Jangan kita tunggu nak solat baru berwudu. Kerana orang yang ada wudu, dia tak berani nak buat dosa. Tak berani nak batalkan wudu pun dia tak nak. Dia tak kentut sembarangan depan orang. Ini kalau orang yang dia tak ada wudu, depan orang pun dia kentut. Apatah lagi depan kawan dia. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang bila kita ada wudu, kita ni akan terjaga. Jaga apa dia? Disiplin diri kita. Aku batal wudu pun tak buat. Takkanlah aku nak pergi makan rasuah. Takkanlah aku nak pergi nak buat klaim palsu. Takkanlah aku nak ambil barang pejabat ini, barang harta pejabat ini untuk jadi milik persendirian. Takkan dia akan timbul keadaan yang demikian dalam diri kita. Bila kita sentiasa hidup dalam keadaan yang sentiasa membersihkan diri kita. Apa lagi yang boleh bersihkan diri kita daripada kekotoran jiwa kita ni? Bangun tahajud malam. Setiap yang disebut dengan warga MRT ini, saya cadangkan yang mukmin, yang soleh, daripada pegawai eksekutif, daripada semua peringkat, mesti bangun tahajud malam. Mesti bangun tahajud malam.
Kerana bila kita bangun tahajud malam, pergantungan kita tu besar dengan Allah. Kita tak bergantung lagi dengan yang lain. Bila kita dah berazam dah, ni projek kita ni projek besar. Kerja kita ni kerja besar yang kita sedang laksanakan. Untuk negara, untuk masa depan yang berpanjangan. Bukan untuk setahun, 2 tahun. Tapi untuk generasi demi generasi yang akan datang nanti. Lalu kita baca, kita bangun malam-malam doa pada Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Kalaulah ini yang sedang dilakukan oleh daripada chairman, daripada CEO, daripada board of director dan sebagainya, semua buat kerja ini, bangun dan bermunajat pada Allah. Saya yakin MRT ini di antara satu organisasi yang dipandang oleh para malaikat Allah menjadi kegaguman di kalangan seluruh makhluk-makhluk Allah terhadap kerja-kerja yang dilakukan ini. Dan kena yakin, bila kita boleh buat demikian, Allah akan bagi rezeki min haitsu la yahtasib, yang kamu tak sangka-sangka dalam hidup kamu. Firman Allah Taala dalam Al-Quranul Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah sebut, kalaulah seluruh penduduk organisasi itu ataupun satu pasukan itu beriman dan bertakwa pada Allah, lafatahna alaihim barakat, nescaya kami akan buka ke atas mereka segala pintu keberkatan minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Tapi Allah sebut walakin kadzabu, tapi sayang kamu dusta pada Allah. Bila kamu dusta, kamu akan sangkut, banyak kerja-kerja kamu akan sangkut. Kalian akan berjumpa dengan masalah demi masalah yang bertindan-bertindan. Kerana apa dia? Kerana kita lawan perintah Allah. Sama ada kita tak bangun tahajud malam, sama ada kita tak berinfak di jalan Allah, sama ada kita tak sediakan bahagian rezeki kita ni untuk digunakan di jalan Allah. Semua tersebut akan menyebabkan pasukan kita tak akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Itu yang pertama yang saya yang kedua. Yang ketiga, saya nak pesan lagi. Nak suruh budaya berpasukan di kalangan kita ni menjadi unggul betul-betul. Mesti jaga kerahsiaan pasukan kita. Jangan bocor rahsia pasukan ini. Jangan kita nampak keaiban, kesilapan dalam pasukan kita. Jangan ada di kalangan kita mendedahkan keaiban ini dan kesilapan ini pada khalayak. Kerana Allah dah sembunyi dah keaiban kalian. Jangan ada yang gatal tangan dia menulis dalam Facebook. Jangan ada di kalangan kita yang menyindir dalam Twitter. Jangan ada di kalangan kita cuba untuk membocorkan segala maklumat kerja-kerja pasukan kita ini yang tidak dipahami oleh masyarakat awam, yang tidak dipahami oleh orang yang berada di luar. Kerana bila kita buat kerja dalam pasukan kita ni, nescaya kita ada strategi, kita ada yang disebut dengan teknik yang disusun rapi oleh pasukan kita. Bila kita ada demikian, jangan ada di kalangan kita yang jadi gatal mulut untuk nak bocorkan rahsia ini kepada orang lain. Pada orang yang tak faham pun strategi ini. Strategi syarikat. Strategi yang disebut dengan korporat, kerja-kerja korporat ini. Tak boleh dipahami oleh orang yang berada di luar daripada pasukan kita. Tiba-tiba rahsia-rahsia ini didedahkan. Keaiban pasukan ini didedahkan oleh sebahagian di kalangan kita yang menyebabkan di kalangan pasukan ini, yang menyebabkan pasukan ini akan tidak menjadi pasukan yang unggul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam diajar supaya kita tutup aib. Dalam rumah tangga kita pun kita dilarang untuk membocor rahsia keaiban suami ataupun keaiban isteri dalam rumah tangga. Rumah tangga tak boleh seorang isteri dia pergi cerita tentang aib suami dia. Suami dia tidur berdengkur, misal contohnya. Dia pergi cerita pada jiran sebelah. Dengar tak semalam? Suami saya berdengkur. Kuat tau, bergegar arash-arash dia sebut demikian. Nak sebutnya dia pergi cerita. Yang suami dia memang tidak berdengkur pun. Memang aib pun. Tapi dia pergi cerita. Seorang isteri itu cerita pada jiran sebelah. Di waktu tersebut, Allah melaknat rumah tangga tersebut. Allah melaknat isteri yang demikian. Nak sebutnya para malaikat Allah akan laknat. Dalam keluarga. Dalam keluarga pun Allah larang. Jangan cerita aib isteri kita. Kita cerita aib isteri kita pada orang ramai. Kamu tahulah isteri saya tu
Masak tak reti. Asyik order dengan Food Panda je dia. Asyik yang tu je. Kita aib isteri kita. Yang isteri kita pula letih. Isteri kita pula dia penat dalam menguruskan kerja-kerja. Kita pergi cerita pada adik-beradik kita. Malu isteri kita. Allah melaknat suami yang demikian. Suami yang bocorkan rahsia. Rumah tangga dipanggil. Memang aib. Kita sebut tu betul ke salah? Memang betul kita sebut. Tapi benda tu aib. Jangan didedahkan. Demikian juga dalam pasukan. Dalam pasukan ini, kalian akan berjumpa dengan ketua yang kadang-kadang yang cuai. Kadang-kadang kita akan berjumpa dengan tim kita, orang bawahan kita yang tak tepati masa. Kadang-kadang kita akan berjumpa dengan adalah keaiban-keaiban dalam pasukan. Tiba-tiba semua itu kita dedahkan di media sosial sekarang ini. Kita dedahkan dan kita bocorkan beberapa maklumat-maklumat tertentu yang menyebabkan akhirnya hiruk pikuk pasukan kita. Kerana apa dia? Kerana pembocoran rahsia di kalangan kita. Allah melaknat siapa yang buat kerja demikian. Malaikat-malaikat akan mengutuk orang yang buat kerja demikian. Kerana pasukan ini sudah nampak yang disebut dengan keburukan. Dan inilah yang dilarang dalam Islam. Islam larang. Bila kita hidup dalam keadaan bekerja, mesti kita saling tampung-menampung. Mesti saling kuat-menguat. Bukan kita saling membocorkan. Dan kita saling meremehkan di antara satu sama lain. Jangan demikian di kalangan kita. Yang keempat, dalam pasukan ini, tuan-tuan mestilah melakukan iqab ke atas diri sendiri apabila melakukan kesalahan. Mesti ada iqab. Iqab ni maknanya apa dia? Denda di atas kesilapan kita. Setiap di kalangan kita, mesti kita ambil tindakan ke atas diri kita sendiri. Antaranya, saya nak sebut, antaranya apa dia? Bulanan kita duit. Katakanlah kita ni kita ada cuai dalam teamwork kita ni. Dalam pasukan kita ni, kita ada cuai tertentu. Kita ambil duit kita pun kata bulan ni saya nak belanja makan tengah hari. Semua di kalangan kita. Dalam pasukan kita ini. Orang tanya, kenapa nak belanja? Saya nak buat iqab ke atas diri saya. Iqab ni maknanya kita nak bagi balasan awal sebelum daripada Allah balas di akhirat nanti pada diri kita. Dengan cara macam tu akan menyebabkan Allah akan menyayangi kepada orang yang mengambil tindakan demikian. Ini dia sebut demikian dalam Al-Quranul Karim sebut innal hasanatu yuzhibnas sayyiat. Bila kita buat benda yang baik, dia akan menghapuskan benda yang buruk sebelum daripada ini. Katakanlah kita ni pernah buat benda yang tak baik dalam pasukan kita. Waktu mana kita pernah buat benda yang tak baik dalam pasukan kita pun buat jamuan, kita buat dan sebagainya di kalangan kita. Jamuan sesama kita ni. Yuzhibnas sayyiat. Hapus yang silap yang kita lakukan sebelum daripada ini. Itu cara demikian dalam kita berpasukan ini sendiri. Kemudian yang kelima, mestilah tawakal kita tinggi dalam kita buat kerja, dalam setiap di kalangan kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal mesti tinggi dengan Allah. Kalian jangan lemah dalam bertawakal pada Allah. Bahkan mesti bergantung harap pada Allah. Dan di kalangan kita ni, bila kita nak tawakal tu, kita saling tampung-menampung dah sesama kita. Kita tengok dia ada yang kita dia rasa macam ada perasaan nak lemah, perasaan kita lesu, tak bermaya. Lalu kita saling kuat menguat di kalangan. Jangan bimbang. Allah ada, kita sebut. Jangan bimbang. Kita mesti dapat benda yang kita buat ini. Kita bagi semangat di kalangan kita. Sentiasa tawakal kita letak di aras yang paling tertinggi di kalangan kita. Bila tawakal kita tinggi, kita tak akan lemah perasaan kita. Tak akan jatuh. Tak akan rapuh dengan kejian, cacian, makian dan sebagainya. Kita mula bergerak dengan keyakinan Allah akan bantu setiap amalan-amalan yang kita kerjakan ini. Dan pasti kita akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, bila kita bekerja berpasukan ini, doa jangan ditinggalkan. Doa. Di antara doa yang paling saya nak sebut di kalangan kita ni ialah doa Rabitatul Qulub. Rabitatul Qulub. Rabitatul Qulub ni maknanya bersambung hati kita dengan hati saudara-saudara kita yang lain ini.
Yang ni dipanggil rabitatul qulub. Hati, kalau ada di kalangan kita yang ada doa rabitatul qulub, doa yang mengikat hati di antara kita ni. Macam mana doa? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ni doa rabitatul qulub dipanggil. Doa yang mengikat di antara hati-hati. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, kamu tahu setiap hati-hati di kalangan kami ini. Ini cara demikian. Baca. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik. Kami telah berkumpul untuk menunjukkan kasih sayang kami kepada kamu, ya Allah. Ini dalam pasukan ini. Kami telah bersama dalam buat kerja ni untuk mendapatkan kasih sayang kamu, ya Allah. Qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik. Kami bertemu untuk mentaati perintah kamu, ya Allah. Ini doa rabitatul qulub. Sehingga kan tawar orang yang nak buat maksiat di kalangan kita. Tak ada. Jadi siapa yang nak klaim palsu, dia akan jadi kosong dalam jiwa dia. Tak ada perasaan. Kalau siapa yang nak buat khianat, nanti dia akan kalah dengan sendiri. Bila kita baca doa rabitatul qulub ini. Qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik. Berjanji untuk membantu agama kamu, ya Allah. Ini doa kita ni. Wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Dan berjanji untuk saling kuat menguat untuk menegakkan agama kamu, ya Allah. Fawatthikillahumma rabitatha. Lalu kita sebut, ya Allah, tolong fawatthikillahumma rabitatha. Tolong ikatkanlah simpulan-simpulan rabitah di kalangan kami, ikatan sesama kami. Fawatthikillahumma rabitatha wa addim wuddaha. Biar kekal sampai bila-bila, ya Allah. Wa ahdiha sublaha. Tunjukkanlah jalan untuk kami dapat kejayaan ini. Yang goal kita letak sebentar tadi. Fawatthikillahumma rabitatha wa addim wuddaha wa ahdiha sublaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu. Ya Allah, cahayakanlah suasana kami bekerja ini dengan cahaya penuh dengan keseronokan dan kegembiraan. Maknanya kita ni enjoy. Datang kerja ni suka sangat. Kalau cuti tu rasa lemas lah kat rumah. Ni kadang-kadang kita ni kerja tu jadi lemas. Nak balik je kita ni. Kita tak rasa yang bila kita patutnya bila kita kerja kat rumah tu rasa lemas je, nak datang je. Tu dia panggil wamlaha binurikal ladzi la yakhbu. Allah sedang cahayakan suasana ini. Kita gembira buat kerja ni, kita rasa suka sungguh dah. Sebab semua sama-sama kita ni saling tolong-menolong di antara satu sama lain. Semua di kalangan kita ni rasa seronok. Di kalangan kita dalam kerja ni. Wamlaha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudurha bifaidil iman. Ya Allah, tolong sedah lapangkanlah dada di kalangan semua di kalangan kami ini dengan keimanan pada kamu, ya Allah. Washrah sudurha bifaidil iman wa jamili tawakkuli alaik. Ya Allah, cantikkanlah tawakal kami kepada kamu, ya Allah. Wa jamili tawakkuli alaik wa hayyiha bi ma'rifatik. Hidupkanlah kami ini dengan semakin mencintai kamu, ya Allah, mengenali kamu. Wa amitha ala syahadatik fi sabilik. Matikanlah kami dalam keadaan bibir kami ni syahadah kepada kamu, ya Allah. Wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya kamulah sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik memberi pertolongan. 5 ni saya nak sebut dalam berpasukan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kalau tuan-tuan boleh buat 5 perkara yang saya sebut sebentar tadi, InsyaAllah 5 ke 6 saya sebut sebentar tadi ni, InsyaAllah mudah-mudahan dia akan menjadikan organisasi MRT Corporation ini, Allah jadikan semua warga-warganya di kalangan orang-orang yang saleh hidup dalam keadaan satu pasukan di dunia, pasukan juga dalam kubur nanti, dan pasukan juga sampai ke akhir Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya percaya sekadar ini sajalah kesempatan yang ada pada saat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang baik dan pertemuan yang penuh dengan kebaikan dan kerahmatan di sisi Allah, dan Allah masukkan di kalangan kita hamba-hamba Allah yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami pohon pada kamu ya Allah agar diampunkan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah agar pasukan kami di MRT ini ya Allah dalam pasukan yang penuh keikhlasan pada kamu ya Allah. Ikatkanlah ikatan ukhuwah sesama kami ya Allah. Jauhkanlah permusuhan di antara satu sama lain di kalangan kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Jadikanlah keberkatan di setiap amalan yang kami lakukan ini ya Allah. Kamu jadikanlah kerja-kerja kami ini ya Allah amalan-amalan saleh yang diterima di sisi kamu ya Allah. Jauhkanlah perasaan pada diri kami untuk melakukan maksiat pada kamu ya Allah. Hadamkanlah kemaksiatan dalam hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati sesama kami ya Allah. Masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang sentiasa mentaati perintah kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabballahu minkum.